Roti jala jelita by Mok Teh dan tips bentuk bunga yang cantik. Kat sini Mok Teh akan kongsikan dengan anda semua. Nak tahu? Jom Mok Teh tunjuk cara. Hai semua, Assalamualaikum. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama Mok Teh. Kali ni Mok Teh nak kongsi resipi yang memang cukup menarik, iaitu resipi roti jala jelita yang tengah viral sekarang ni. Ada setengah orang sanggup ambil kelas berbayar tahu nak belajar roti roti jala jelita ni. Tapi kat sini Mok Teh bermurah hati ingin kongsikan dengan subscriber dan pengikut-pengikut Mok Teh semua secara free saja. Free saja tahu. Anda cuma tonton video Mok Teh ni sampai habis, sampai anda betul-betul faham. Nak ulang berapa kali pun ulanglah sampai anda faham, okey? Kat sini Mok Teh akan tunjuk cara dan tips bagaimana nak bentukkan bunga tu supaya nampak betul bunga tu memang cantik lah. Dan sebiji macam bunga ros, macam dalam gambar tu ya. Okey. Dan kat sini Mok Teh akan kongsikan juga macam mana kita nak bentukkan dan buat adunan dia tu supaya memang betul-betul adunan dia tu sesuai dengan ukiran kita nak buat bunga dia tu. Okey. Sebut saja dan dengar saja roti jala terbayang dengan kuah kari kan. Itulah memang roti jala ni sesuai dimakan dengan kuah kari, kari ayam, kari daging ataupun kurma. Okey, kari kurma pun boleh. Itulah. Terpulanglah nak makan dengan apa ya, sesuai selera anda. Dan yang penting hari ni Mok Teh nak berkongsi tips macam mana nak buat roti jala jelita untuk anda semua. Sebab Mok Teh sayang anda semua. Okey, jom. Baik, sebelum Mok Teh nak mulakan kelas Mok Teh ni, okey, terlebih dahulu Mok Teh nak pesan kepada anda semua, ikut step by step apa yang Mok Teh sarankan dalam video ni. Jangan derhaka resipi ya. Itu kunci utama kalau nak belajar. Jangan derhaka resipi, jangan nak tergesa-gesa, nak cepat. Apalah Mok Teh ni, video Mok Teh ni terlalu panjang lah, apalah. Tak apa, yang penting anda tengok dulu, perhatikan betul-betul. Sebab kenapa Mok Teh buat video panjang ni? Sebab ada motif tersendiri Mok Teh nak sampaikan dengan anda supaya anda betul-betul faham. Dan Mok Teh akan ulang 2-3 kali supaya anda betul-betul faham. Okey, itu niat utama Mok Teh ya. Okey, kalau anda dah biasa dengan channel Mok Teh ni, selalu ikuti Mok Teh, mungkin anda tahu macam mana Mok Teh nak sampaikan sesuatu tu supaya anda betul-betul faham. InsyaAllah. Jom tanpa buang masa, kita terus ke dapur Mok Teh dan kita tengok Mok Teh sediakan bahan-bahannya. 1 kilo tepung gandum, 4 biji telur, sedikit garam, 1 cawan minyak masak, 5 cawan air, 1 cawan santan, sedikit perwarna. Baik. Mok Teh guna tepung cap kunci ni. Tak kisah ya tepung apa pun. Lepas tu sedikit garam. Kita akan campur dalam tu. Lepas tu perwarna. Perwarna ni sesuai selera anda nak buat warna apa. Okey, ni Mok Teh buat warna yang ada je kat rumah ni. Hijau, kuning dan merah. Merah Mok Teh guna sirap ros pun boleh. Tak kisah, janji warna. Okey. Okey, baik. Lepas tu Mok Teh gunakan telur grade B. Grade B Mok Teh guna 4 biji. Okey, lepas tu air. Air ni 5 cawan air. Mok Teh dah sukat. Okey, tapi kena tengok juga ya tepung anda. Kalau tepung anda tu terlalu pekat, kena campur juga sedikit air nanti. Okey, ini minyak. Okey, minyak ni minyak masak ya. Dan 1 cawan santan tu bersamaan dengan 1 kotak santan tu lah.
dalam 200 ml. Okey, baik. Okey, di sini Mak Tin nak bagi tahu juga kalau anda tak ada santan, anda tambahkan 1 cawan air saja. Sebenarnya kalau tak campur santan pun boleh. Santan ni tujuan untuk menyedapkan dan melemakkan lagi kita punya roti jala tu. Okey, baik. Okey, 1 kilo tepung gandum tadi masukkan dalam bekas dan campurkan sedikit garam. Okey, baik. Okey, tepung gandum tak kisahlah nak guna jenama Faiza ke apa-apalah kan. Okey, apa yang ada lah. Okey, lepas tu masukkan 1 cawan minyak masak. Dan masukkan 1 kotak bersamaan 1 cawan jugalah santan. Santan tadilah dalam kotak tu. Lepas tu pecahkan 4 biji telur. Okey. Okey, Mak Tin guna telur grade B. 4 biji telur ya. Okey, masukkan ke dalam adunan tadi. Okey, kacau dulu. Ni nanti bahan-bahan ni nanti kita akan kisar dengan blender ya. Sebab 1 kilo ni banyak kan. Jadi blender Mak Tin ni kecil. Jadi tak boleh nak masuk semua. Jadi Mak Tin pancuh dulu dalam periuk ni. Periuk besar ni sikit. Okey, masukkan 5 cawan air. Okey, 1, 2. Kita sukat lah 5 cawan air. 1 cawan air Mak Tin ni bersamaan 250 berat dia. Itulah. Agak-agak lah ya. Okey, lepas tu kacau. Ni kalau macam sikit boleh blender kan, terus dalam pengisar kan. Tapi sebab banyak 1 kilo, jadi kena kacau dulu dalam bekas lain lah. Nanti masuk dalam blender baru kita kisar. Okey, lepas tu Mak Tin masukkan santan. Sebab video Mak Tin masukkan santan tadi tak terambil. Jadi anda tahulah kan, masukkan santan juga ya. Okey. Ingat Mak Tin cakap tadi kalau tak nak masuk santan, contoh tak ada santan, boleh tambahkan air, 1 cawan air. Sebab santan ni untuk melemakkan dan menyedapkan lagi roti jala. Kalau tak campur santan pun boleh sebenarnya. Sebab di video sebelum ni Mak Tin ada share buat roti jala yang ringkas, tanpa telur, tanpa santan. Nanti tengok dekat belakang video Mak Tin tu, Mak Tin akan sharekan lah. Nanti klik je kat atas tu. Kat atas kat atas tu klik je macam mana nak tengok contoh Mak Tin buat roti jala yang tanpa santan dan tanpa telur pun jadi sebenarnya. Okey. Lepas tu kita kisar lah dah diadun tu masuk dalam pengisar, kisar. Ni dah dikisar lah, ringkaskan ya. Okey. Tapi sebab roti jala jelita ni Mak Tin nak bagi yang lengkap lah, yang sedap, yang jelita. Itulah bahan-bahan yang Mak Tin masukkan. Okey, lepas tu dalam mangkuk tuangkan sedikit adunan warna putih tu ya, yang belum campur apa-apa. Masukkan sikit aja ni untuk daun warna daun. Okey, warna hijau lah kan. Okey, kacau. Taruh pewarna hijau, kacau lah. Untuk warna hijau ni sedikit saja sebab kita untuk daun tu kita perlukan sikit je. Macam dalam video tu kan, macam daun-daun nak bentukkan daun dia, tak perlu banyak lah. Ni sikit je. Okey, ini pewarna hijau. Mak Tin masukkan dalam bekas lah. Okey, bekas sos lebih kurang. Warna hijau ni nak kena moncong dia tu 1 moncong je ya. Jangan banyak moncong, 1 je untuk daun, 1 aja. Kat sini tip dia juga nak kena bekas sos tu kita kena sediakan yang 3 dan yang 1 moncong. Okey. Ataupun yang 5 kalau ada, cepat sikit. Okey, ini adunan untuk warna merah. Mak Tin campurkan sirap ros. Okey. Adunan warna merah ni nak buat banyak pun tak apa. Ni Mak Tin buat sikit dulu, nanti Mak Tin campurkan dalam bekas. Sebab bekas tadi Mak Tin guna, jadi nanti Mak Tin akan campurkan dalam bekas banyak sikit lah. Okey. Okey, nampak tak bekas yang warna merah tu? Maknanya banyak sikit lah. Okey, Mak Tin dah satukan yang tadi. Lepas tu Mak Tin buat warna kuning pula. Okey, masukkan pewarna kuning. Macam biasalah ya. Kalau untuk merah, warna merah. Kalau untuk kuning, pewarna kuning lah. Okey, ringkas. Dah senang je. Tak susah pun. Tapi kalau ada yang tak tahu, memang susah juga kan. Jadi kena bagi tahu step by step jugalah. Okey, inilah antara 3 warna tadi. Okey, hijau, kuning dan merah. Okey, warna hijau tu sikit je. Okey, untuk warna merah perlu 3 moncong sediakan 3 moncong bekas sos tu. Okey, bekas sos lah. Okey, masukkan dulu untuk pewarna merah. Warna ros lah ni. Okey, sirap ros tadi. Okey, baik. Mak Tin buat untuk yang warna merah dulu Okey, sebelum tu pada kuali tu masukkan sikit je minyak. Panaskan, lepas tu tak perlu taruh minyak lagi. Itu tips juga supaya dia tak melekat terus. Walaupun guna
kuali yang tak melekat, tapi kena juga taruh minyak sikit. Permulaan sajalah, lepas tu tak payah taruh lagi. Okey. Nampak ni Mak Teh dah. Okey, dah buatlah roti jalanya. Okey, untuk yang warna merah ni. Lebih kurang macam ni lah. Okey, nampak tak? Saluran dia tu dengan adunan yang sesuai, jadi cantik roti jalanya, nampak? Kan? Inilah. Tu anda kena ikut step by step apa yang Mak Teh cakap dalam video tu. Okey, lepas tu sediakan bekas. Okey, ulanglah proses yang sama. Okey, dah kering, boleh angkatlah. Okey, ni dua. Dah dua Mak Teh buat. Ringkaskanlah, Mak Teh tak tunjuk semualah. Okey, nanti anda fahamlah, anda akan ikutlah apa yang Mak Teh buat. Okey, itu untuk roti jala. Okey, ni Mak Teh nak buat bentuk bunga. Okey, bentuk bunga perlukan moncong 3 ni. Okey. Okey, baik. Kamera pula tak nampak. Okey. Ini untuk buat bentuk bunga ros. Okey, bentuk bunga ros anda kena buat macam ni tau. Pagar. Okey, buat bentuk pagar. Lepas tu ikut je macam Mak Teh buat dalam video tu. Lepas pagarkan dia, lebihkan sikit ke bahagian atas tu biar tercantum. Macam ni lah lebih kurang untuk buat bentuk bunga ros. Okey, faham dan jelas ya? Okey. Biarkan dia kering. Okey, nanti kita akan bentukkan dia bunga ros. Ini tips untuk buat bunga ros. Bentuk bunga ros macam ni kita kena buat dia dengan adunan roti jala tu. Okey, lepas dah kering boleh angkatlah ya. Okey, dah angkat. Jangan sampai dia putus. Kalau macam ada putus tu, anda boleh cantumkan sikit dengan adunan. Okey. Lebih kurang macam ni. Kalau nak buat dia, nak kena 2. Sebab kita akan cantumkan dia. Kalau 1 buat, bunga dia tak kembang cantik. Okey, nak kena 2 buat. Okey. Okey, ini bentuk bunga macam bunga dahlia. Okey, tadi bentuk bunga ros kan? Bunga ros dia cantum. Baik, ni untuk bunga dahlia. Tapi yang untuk bunga dahlia ni Mak Teh letak daun, warna daun. Warna daun maknanya warna hijau tadilah. Yang kita buat adunan warna hijau. Nampak tu? Mak Teh letak tepi. Okey, untuk buat daun dan bunga dahlia ni nak kena ada cara dia dan tips dia jugalah. Okey, letak bahagian hijau tu tepi. Bahagian tepi dan kanan macam dalam video ni ya. Nak kena kiri dan kanan letak warna hijau dia tu. Okey. Ni dah siap lah. Mak Teh ringkaskan. Nak macam ni lah sebab kita akan cantumkan dia. Okey, ni bentuk bunga ros. Ini memang roti jala lah. Mak Teh akan lipat. Kejap lagi Mak Teh akan tunjuklah cara lipat dan cara gulungan untuk buat bunga ros dan bunga dahlia ni. Okey, baik. Okey, kita tepikan dulu warna merah. Okey, Mak Teh fokus pula pada warna kuning. Okey, warna kuning pun lebih kurang sama juga. Tapi tak apa, Mak Teh nak tunjuk juga dalam video ni. Biar anda betul-betul faham. Okey, tadi dah warna merah selesaikan, ketepikan. Okey, kita buat pula yang warna kuning. Sebab 3 warna kita buatkan. Okey. Macam biasa, kuali tadi tak perlulah nak taruh minyak dah berulang kali. Mula-mula je, first time je taruh minyak sikit je. Okey, lepas tu dah buat berkali tu tak payah lagi nak taruh minyak. Taruh je bahan roti jala ni. Adunan roti jala. Okey. Okey, menjalalah macam biasa. Inilah menjalanya. Okey, lebih kurang macam ni. Okey, apabila dah kering, kita boleh angkat dia lah. Sama je proses macam yang warna merah tadi. Baik, dia dah kering, boleh angkat lah. Nampak tak roti jalanya tu? Okey. Okey, buatlah sehingga habis. Ulanglah proses yang sama untuk ni untuk bunga dahlia dan ni untuk bunga ros, bentuk bunga ros. Ulang proses yang sama macam tadi sehingga habislah. Dan kalau nak buat tulisan kat atas tu buat je lah. Terima kasih sayang ke happy birthday ke boleh je. Okey, buat je. Okey, inilah antara yang Mak Teh dah siap lah. Dah siap buat tadilah, dah keringkan tadi. Okey, sekarang kita nak buat bentuk bunga dahlia. Okey, baik. Okey, nak kena bahagian dia macam tu lah yang macam tu Mak Teh tunjuk tu. Okey, lepas tu cantumkan. Lepas tu gulung. Okey, tips dia juga, gulung nak kena padat ya, betul-betul padat tau. Jangan longgar. Longgar nanti tak cantik. Nanti bunga kita nanti jatuh.
Okey, nak kena padat, betul-betul padat gulungan. Gulung sehingga habis. Kat sini Mak akan tunjuk 3 kali proses gulung ya, biar anda betul-betul faham. Okey, nampak tak? Kan dah bentuk bunga. Bunga dahlia ke bunga apa tak tahulah, janji bunga kan. Itulah. Okey, lepas tu bahagian bawah tu letak ke bawah, susun ke bawah dulu. Okey, ni nak kena susun dulu dalam bekas, baru kita susun. Okey, nak kena macam ni ya. Bahagian pagar tak ada yang hijau tu, nak kena tepi kiri dan kanan ya. Okey, cantumkan kedua-duanya, lepas tu gulung. Dia dah kena 2 ya. Kalau satu tak jadi kembang, tak jadi bentuk bunga. Nampak sikit lah. Nak kena 2, cantumkan 2. Apabila buat dia nak kena 2 garisan tu. Okey, nampak? Dia dah bentuk bunga lah. Okey, cantik kan? Okey, sekali lagi Mak tunjuk. Okey, letakkan bahagian atas. Bunga tu nak kena bunga pula. Daun tu nak kena kiri kanan. Okey, lepas tu gulung. Bentuk dia macam-macam bentuk. Nampak? Nanti apabila kita dah susun, cantik lah. Okey, lepas tu kita buat pula bunga ros. Tadi bunga dahlia, bunga ros pula. Okey, bunga ros lebih kurang sama juga, tapi lain sikit lah. Okey, dia kena 2 juga. Okey, 2, 1 dan 2. Okey, baik. Untuk bunga ros, nak kena tahu susun dia. Okey, susun dia nak kena pada yang ada tengah-tengah tu. Satukan yang bahagian atas tu. Nampak tak? Biar dia dekat jari Mak Teh tu. Nampak tak? Susunnya macam tu. Lepas tu gulung. Gulung macam biasa. Gulung pun nak kena padat biar betul-betul padat, biar terbentuk bunga tu cantiklah nampak bunganya. Okey. Dan masa nak gulung ni biar betul-betul roti jala kita sejuk lah ya. Okey. Nampak cantik kan? Bentuk bunga ros yang comel lah. Padahal roti jala je, tapi nampaknya macam bunga betul kan? Itulah teknik dan tips yang Mak Teh kongsikan untuk anda. Okey, ikut step by step ya. Lepas tu masa nak letak dia, biar gulungan yang paling bawah tu ke bawah Okey, Mak Teh ulang lagi. Cantumkan 2. Okey. Okey, lepas tu gulung macam biasalah. Okey, gulung. Proses ni sebenarnya makan masa tau. Nak kena perlu kesabaran. Patut kalau diorang jual roti jala bunga macam ni memang mahal sikit. Tapi berbaloi lah dengan hasil yang dia buat. Memang lama lah proses dia kan. Rumit. Sebab tu dia nampak cantik dan jelita. Itulah. Dan kalau anda masuk kelas berbayar pun, bayarnya pun agak-agak berapa ya. Itu kalau yang dah biasa masuk kelas dia tahulah. Tapi kat sini Mak Teh tak ambil pun. Mak Teh ikhlas je berbagi dengan anda. Moga resipi yang Mak Teh kongsikan ni bermanfaat untuk anda, dan ianya boleh jadi salah satu amal jariah Mak Teh. Mana tahu Mak Teh dah tak ada nanti kan. Itulah. Okay, tak apa. Mak Teh ikhlas dengan anda, berkongsi dengan anda. Okey, ini nampak bunga ros. Okey. Dah siap bunga ros. Kita gulung pula roti jala. Step by step Mak Teh tunjuk ni. Kalau yang nak belajar ni, confirm pandai. Kalau tengok betul-betul sampai habis, confirm pandai. Okey, untuk gulungan roti jala, bahagian bawah tu terbalikkan Terbalikkan, nak kena biar bahagian bawah tadi tu nak kena ke atas. Jadi bahagian atas. Okey, lepas tu lipat kiri kanan dan gulung. Okey. Lipat. Okey, lipat supaya nampak dia tu, nampak cantik lah. Bahagian atas tu nampak cantik lah. Nampak? Dah siap. Senang je. Tapi senang pun kalau orang tak tahu, susah juga nak buat kan. Okey. Okey, ni tadi yang warna merah, ni yang warna kuning. Okey, Mak Teh tunjuk jugalah. Ingat ya, bahagian bawah tu, ni bahagian atas. Kita kalau lipat kena bahagian bawah ke dalam Okey, Mak Teh balikkan bahagian bawah ke dalam, bahagian atas tu keluar. Lepas tu gulungkan lah. Macam biasa, macam Mak Teh tunjuk tadi. Okey, Mak Teh harap anda faham ya. Okey, dah cantik.
Okey, nampak ni kedua-dua roti jala yang Mak Teh dah buat. Okey, nampak hasilnya. Kemas dah cantik. Okey, lepas tu kita nak buat yang warna kuning pula. Bunga ros warna kuning. Okey, sama juga proses macam tadi. Okey, nak kena letak kat tengah-tengah yang tak ada tu. Cantumkan dia. Tu. Nampak tak? Lebih kurang macam tu. Okey, kalau masa anda buat putus-putus tu tak apa. Anda gulung je. Gulung biar rapat-rapat dan kemas. Biar biar mampat lah supaya gulungan dia tu tak nampak lah macam putus-putus tu. Nampak? Apabila kita dah gulung, dia terbentuk bunga ros. Okey, ulang proses yang sama. Nampak tak tu putus ada tu kan? Mak Teh pun buat ada juga putus. Okey, tak apa, lipat je. Kalau ada yang putus sikit satu tu tak apa. Lipat je. Gulung lipat pula. Gulung je. Gulung biar padat nanti dia hasil cantik juga. Nampak? Bentuk kan bunga rosnya? Okey. Okey, lepas tu susun sebelah. Okey, untuk bunga dahlia pula. Okey. Pun proses yang sama macam yang tadi jugalah. Okey. Bunga dahlia ni dia ada daun warna hijau dia tu. Nak kena warna hijau daun dia tu kena kiri kanan letak ya. Jadi apabila kiri kanan kita cantumkan dia jadi maknanya tersusun lah. Okey, apabila kita lipat pula gulung dia cantik lah nanti. Okey. Okey, ulang proses yang sama. Nampak? Dah terbentuk kan? Cantik. Okey, lepas tu ulang lagi. Samalah buat sehingga habis. Okey. Dah terbentuk bunganya. Okey, inilah kesemua yang Mak Teh dah siapkan tadi gulung. Okey, adalah balance 2 lagi ni yang tak habis. Okey, yang warna merah dan warna kuning. Yang lain Mak Teh dah siap gulung semualah. Okey, ringkaskanlah Mak Teh. Tunjuk lagi sekali. Okey, lipat roti jala bahagian bawah tu ke dalam ya. Okey, lepas tu gulung. Okey, ini untuk yang warna merah dan last kali ni untuk warna kuning. Ni yang last okey, yang bawah tu ke dalam. Okey, lipat, gulung macam biasa. Rapikan dia. Okey, gulung. Okey, buat proses yang sama. Senang je kan? Okey, alhamdulillah. Ni dah siap kita buat gulungan. Gulungan roti jala, gulungan bentuk bunga ros, gulungan bentuk bunga dahlia. Semua dah siap. Okey, nak tahu macam mana Mak Teh susun? Dan nak dekorkan dia. Okey, jom. Okey, nak dekor senang je, letak je lah. Kat sini Mak Teh rasa anda lagi kreatif daripada Mak Teh kan. Maknanya boleh susun mengikuti cita rasa dalam bekas. Okey. Okey, ada yang susun dalam bentuk loaf. Macam-macam lah kreativiti. Kalau anda ada idea yang bernas, anda boleh buat macam-macam sebenarnya. Okey, ni Mak Teh tunjuk dekor yang paling ringkas. Okey, yang senang faham lah. Nanti mungkin anda lagi ada idea yang bernas nak buat macam mana dekor dia lagi cantik Mak Teh rasa. Okey, ni dah siap. Okey, kita rapat-rapatkan dia. Dah bentuk nampak bunga ros dan bunga dahlia tu. Nampak kan? Cantik bukan? Inilah hasilnya. Betul lumus kat dapur. Okey, lepas tu tutuplah. Dan siapa nak berniaga pun boleh tau. Silakan. Mak Teh dah halal lah resipi yang Mak Teh kasih ni. Untuk buat jualan kalau rajin. Tapi Mak Teh tak rajin. Mak Teh sekarang cuma berkongsi resipi je dengan anda. Itulah niat Mak Teh. Okey, lepas tu nak buat lebih kurang macam ni kan. Okey, ni Mak Teh tunjuk. Okey, kalau untuk dalam dulang ni susunlah bunga tu dulu. Okey. Susun bunga. Lepas tu susun roti jala yang kita dah gulung tadi. Okey. Susun sehingga habis. Mak Teh susun berselang-seli lah. Warna kuning dan merah baru dia nampak menarik. Lepas tu bunga tu rapatkan. Rapatkan. Baru dia nampak kembang dah cantik lah. Okey, rapikan dia. Atas kreativiti lah. Ini Mak Teh buat yang paling ringkas tau. Dekor yang paling ringkas lah. Tapi walaupun ringkas nampak cantik juga kan. Okey, lepas tu Mak Teh nak tulis tulisan atas tu. Terpulang lah kan. Mak Teh buatlah terima kasih sayang. Okey, boleh buatlah macam happy birthday ke untuk anak ke, untuk suami ke. Hari
anniversary ke, kan boleh buat semualah. Okey, ni Mok Teh buat. Sama juga kita buat dengan adunan juga. Okey. Letak kat atas kuali sehingga dia kering. Okey, dah sejuk, bolehlah letak. Okey, susun. Macam Mok Teh buat tu. Terima kasih sayang. Okey, ataupun happy birthday to you. Okey, boleh semualah Okey. Ataupun ulang tahun perkahwinan ke, atas kreativiti. Sekarang tak perlu kek bagai dah. Roti jala pun boleh untuk ganti kepada kek. Kek mahal kan, roti jala. Kalau yang boleh buat sendiri lagi bagus. Okey. Sesuai selera, nak roti jala ke, nak kek ke, boleh. Tapi dengan roti jala sekarang pun, kalau anda kreatif, macam-macam anda boleh buat. Okey. Inilah hasil yang Mok Teh buat. Alhamdulillah. Siap juga sebenarnya bertungkus lumus kat dapur ni, berpeluh-peluh tau. Itulah memanglah menguji kesabaran sikit masa kita nak bakar di atas kuali tu. Sebab itu menunggu lama sikit. Buat roti jala itulah, kat situlah kita paling mencabar sikit. Itulah, adunannya senang je, tapi masa nak kita bakar dia itulah. Okey, nak menunggu atas kuali tu. Inilah hasil yang Mok Teh dapat sajikan untuk anda untuk kali ini. Moga bermanfaat ya ilmu yang Mok Teh sampaikan kepada anda. Okey, silakan share kat luar sana kalau anda rasa ilmu dan resipi Mok Teh ni bermanfaat dan berguna untuk anda suatu hari nanti. Mana tahu anda nak buat kan? Tak perlu dah nak masuk kelas-kelas bagai. Rujuk je video Mok Teh ni. InsyaAllah. Kalau anda buat, insyaAllah jadi. Okey, cadangan untuk roti jala jelita ni boleh gantikan kepada kek. Kek hari jadi ke, atau nak buat hari jadi anak. Okey, ataupun untuk nak ucapkan terima kasih kepada seseorang kan. Nak menghargai dan tanda terima kasih kita. Boleh juga buat roti jala ni. Dan tulislah apa-apa yang macam Mok Teh buat kat situ tadilah. Mungkin tulisan anda lagi cantik daripada Mok Teh kot. Kan? Okey, Mok Teh cuma mengajar kat sini, berbagi resipi saja. Okey, mungkin anda lagi kreatif daripada Mok Teh, anda boleh buat lagi cantik daripada Mok Teh ni. Nampak? Ringkas dan cantik kan? Nampak tak? Menarik bukan? Itulah. Okey, anda rasa bagaimana? Berbaloi tak tengok video Mok Teh ni? Itulah. Okey, Alhamdulillah. Mok Teh rasa setakat ni dulu Mok Teh bersiaran dan buat resipi, berkongsi resipi untuk anda pada kali ini. Okey, Mok Teh nak undur diri dululah. Okey, kalau ada kesilapan, kekhilafan Mok Teh ucapkan, Mok Teh nak ucapkan terima kasih dan ucapan maaf Mok Teh kepada anda jika ada tersasu ke, terkasar bahasa dalam memberi ilmu kepada anda. Mok Teh okey, mohon maaf. Okey, dan moga bermanfaatlah untuk anda semua ya. Okey, sebelum tu kepada anda yang baru menonton channel Mok Teh ni, selamat datang Mok Teh ucapkan. Dan yang selalu support Mok Teh, Alhamdulillah, terima kasih, jutaan terima kasih Mok Teh ucapkan. Dan moga selalulah follow Mok Teh untuk dapatkan segala resipi-resipi yang menarik. InsyaAllah Mok Teh akan kongsikan di Mok Teh channel. Okey, support selalu Mok Teh channel. Okey, InsyaAllah kerana anda, Mok Teh berada di sini pada hari ini. Okey, salam sayang daripada Mok Teh. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.